المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Situ. Betul tak? Yang memalingkan. Seperti memalingkan ia. Seperti memalingkan ia akan pendengarnya kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung semula bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita berada pada bab kelima. Kita berhenti sebelum Ramadan itu. Kita dah baca sedikit berkenaan dengan definisi ataupun makna syukur, iaitu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi oleh Allah Ta'ala dengan dia atasnya daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikan dia kerananya. Itu definisi dia. Definisi syukur iaitu memalingkan. Memalingkan ni maknanya memerintah ataupun menggunakan oleh seorang hamba. Itulah menggunakan apa? Segala barang yang yakni nikmat yang memberi oleh Allah dengannya, dengan dia, dengan nikmat atasnya, atas hamba. Apa yang Allah Ta'ala beri pada kita, menggunakan tu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Apa benda nikmat tu? Bayan dia daripada contoh pendengar, yakni sifat pendengar yang Allah Ta'ala bubuh di telinga kita. Sifat pendengar tak serupa dengan telinga. Telinga lain, pendengar lain. Adapun yang duduk di luar ni bukan tu yang menjadi pendengar. Ini orang kata apa? Aksesori luar ya. Yang berfungsi untuk mendengarkan kita ialah sifat pendengar yang Allah Ta'ala letak di dalam telinga kita. Itu ilmu sains lah bincangnya. Cuma kita yang tahu sikit-sikit ni boleh jadi kita kata digegendang itulah. Masuk melalui cuping telinga kita, melalui tiub Filipio ke apa nama dia. Diproses gelombang bunyi tersebut sehinggalah kita boleh faham apa yang orang beritahu kepada kita, ataupun bunyi itu kita boleh faham bunyi itu kuat ke, perlahan ke, bahasa apa kita boleh faham. Dia hantar kepada saraf otak, maka saraf otak mentafsirkan. Benda berlaku secara cepat. Tak perlu tunggu, tak perlu kita arah. Siapa yang memperjalankan semua tu melalui medium-medium dia tu? Allah Ta'ala lah. Jadi bayannya pendengar dia kata, dan penglihat. Penglihat ni bukan mata, mata lain. Penglihat lain. Ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Boleh jadi penglihat tu duduk di mana? Tu kena tanya ulama sains lah. Ada sebahagian daripada ulama kata duduk di antara dua mata kita, tengah-tengah dahi ni pusat dia. Sebab tu orang kata kalau tepuk di tengah-tengah dahi ni pening. Mata kita pun jadi gelap sekejap. Nak tahu terabuak, takut pengsan mati sungguh. Gelap begitu, tiba-tiba gelap, lepas tu meninggal. Jangan. Cuma ada ulama sebut gitu.
Mana tempat penglihat tu? Di antara dua mata kita, tengah-tengah tu. Tu tepat dia. Baik, dan kaki dan tangan. Maklumlah kaki tu kakilah, dan tangan. Dan lainnya lain daripada empat tadi. Empat pendengar, penglihat, kaki dan tangan. Apa lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Harta benda. Sehat tubuh badan ni boleh mari ni sebab sehat tubuh badan ni. Kalau tak sihat tubuh badan tak hari ni, duduk mana kita? Duduk di rumah lah, ataupun duduk di hospital, ataupun duduk di rumah sakit lah. Tapi sebab sihat ni siapa ni? Tapi ada juga orang sihat tak siapa. Tu maknanya nikmat lain pula kita boleh tu. Bukan setakat sihat saja perlu untuk sampai. Nikmat lain pula untuk menyampaikan kita ke rumah-rumah Allah ni. Ke tempat-tempat baik ni, ke tempat-tempat orang soleh ni. Bukan setakat sihat saja. Bukan setakat apa? Bukan setakat ada kekuatan fizikal saja menyampaikan kita ke sini ni. Kadang-kadang orang sihat walafiat dekat je dengan masjid surau tak siapa. Sebab tu dekat jauh bukan masalah jarak kilometer ataupun meter, tapi dekat jauh ni hati kita dengan tempat baik tu. Kalau hati kita kata dekat, jawab dia jauh macam mana pun siapa. Hati kita dekat dengan masjid. Berapa kilometer daripada rumah? 10 kilometer. Kadang-kadang kita awal daripada orang 1 meter dengan masjid. Sebab hati kita dekat dengan masjid. Tapi kalau hati kita jauh dengan masjid, rumah sebelah masjid tak pergi. Sebab jauh dekat ni tidak fizikal kita, tapi hati kita yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan tersebut. Jadi lain-lainnya tu banyak lagi lah. Dia tak sebutlah semua sebab kitab ni kitab kecil je. Jadi memalingkan, yakni memerintah ataupun menggunakan segala nikmat yang Allah Taala berikan tu, contoh dibagi 4 tu dan lain-lainnya lagi tu, memalingkan tu mengguna ke arah mana? Kepada barang yang, yakni kepada ibadat. Barang yang situ jatuh pada ibadat. Kepada barang yang, yakni ibadat, yang dijadikan dia hamba tu kerana ibadat. Tu tujuan Allah Ta'ala jadi kita kan, untuk beribadat pada Allah. Maklum semua dalam apa? Ayat yang Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang mengaji bahasa, orang mengaji lugah, ayat ni dia panggil ayat yang ada nafi isbat. Ayat nafi, mana nafi dia? Ma tu ma nafi. Lepas tu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Illa tu dipanggil istisna. Istisna tujuan dia ataupun fungsi dia untuk isbat. Supaya la ilaha illallah tu lah. Boleh aja kalau kalimah syahadah ni Allah Ta'ala buat ilahun Allah. Tuhan ni hanya Allah. Tapi orang tak terjemah hanya. Tuhan itu Allah. Gitu. Kalau ilahun Allah. Tapi sebab dia nak suruh lebih khusus lagi, maka dia nafikan. La ilaha. Nafi pula lil jins. Segala jenis Tuhan. Apa saja yang jadi tumpuan hati manusia, hati hamba, yang jadi tempat kita tumpu, tempat kita rasa damai, tenang kita duduk dengan dia, seronok duduk dengan dia. Tu ilah tu antara definisi-definisi dia. Maka yang tu semua tu bukan ilah. Kan kita tenang duduk dengan siapa? Boleh jadi kita kalau ada apa-apa cari manusia. Kita berasa senanglah duduk dengan dia ni. Tu umpama contoh. Kita pergi cari dia lalu. Ada apa-apa pergi cari dia. Ada apa-apa pergi cari dia. Ada suntuk masalah duit pergi cari dia. Ada suntuk masalah itu ini pergi cari dia. Asal timbul masalah cari dia. Dia tu ibarat macam lah tu. Macam ilah kita. Bukan kata ada masalah je. Ambil semayang 2 rakaat. Hajat kau, istikharah kau tak esah. Hajat pun boleh, istikharah pun boleh. Dua-dua tu talab belaka. Dua-dua tu minta pada Allah Ta'ala semua. Cuma istikharah lebih tinggi pada hajat. Tu 2 solat. Tu saya sebut.
Hajat dengan solat, ada orang tanya. Hajat dengan solat, dua-dua tu tolak. Dua-dua minta. Tapi antara dua tu, mana yang lebih tinggi? Istikharah lebih tinggi. Sebab istikharah kita minta juga, tapi minta Allah tolong pilih. Hajat dak kita sebut lalu kita nak apa? Kita tak kira dah hajat tu baik tak baik ada kita minta pada Allah Taala. Istikharah dak kita tak nyatakan benda tu terbaik untuk kita. Kita serah pada Allah. Allah Taala nak bagi yang mana itu yang terbaik bagi kita. Tu lebih baik kita serah sebab apa? Kita bukan jenis orang yang alim maklum tentang apa yang kita minta. Tapi dalam sembahyang hajat kita direct minta, ya Allah, aku nak duit 100,000. Menolak apa? Kita ni ibarat anak kecil minta dengan mak ayah nak duit 100,000. Mak ayah menung mikir, budak ni umur 7 tahun nak 100,000 nak benda. Bagi tak mak ayah tengok anak umur 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun nak 100,000? Bagi tak? Walaupun dia ada, dia tak bagi. Dia tahu dah kalau bagi, buat beli benda ni. Buat beli PUBG. Baik aku tak payah bagi dia atau tak mengaji lah kalau bagi. Tu gitu Allah Ta'ala. Kita akak semayang ajak nak itu, nak ini, nak pukul 3 pagi bangun duk minta dah itu, ini dengan Allah Ta'ala. Tu nak banding dengan apa? Nak banding dengan istikharah. Bukan kata salah ni. Nak banding dengan istikharah. Istikharah tu pun tolak juga. Lebih baik. Sebab apa? Sebab kita serah pada Allah. Aku tak tahu ya Allah. Aku nak ni baik ke tak baik? Aku nak beli rumah ni ya Allah. Nak buat apa? Nak buat refinance rumah yang ada ni. Nak beli rumah pula kondo ni. Baik ke tak baik ni ya Allah? Tu serah pada Allah. Tanya Allah. Biar Allah Ta'ala jawab. Sebab apa? Kita tak tahu. Kita duduk nampak buat refinance boleh pitih kita kak. Sedap Tengok-tengok rumah tak beli pitih habis saja. Untung orang bank juga dah. Bila buat refinance cuma nak sebutnya gitu. Beza dia. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni guna dia ialah untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Ayat yang saya sebutkan tadi tu ada nafi, Allah Ta'ala menafikan penciptaan kita untuk tujuan lain kecuali satu. Liya'budun, kata Allah. Maknanya tak ada tujuan lain lah. Tak ada lah tujuan untuk makan, untuk minum. Semuanya adalah ibadat. So maknanya kita kena usaha jadikan semua tu ibadat. Makan jadi ibadat. Minum jadi ibadat, berkahwin jadi ibadat, berkawan jadi ibadat, bermain jadi ibadat, bawa kereta jadi ibadat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala marikan kita di sini ni nak suruh jadi ibadat. Bila tak jadi ibadat, dia jadi adat. Tu tuan-tuan ngaji dalam apa? Dalam fiqh tu. Yang membezakan di antara adat dan ibadat. Apa benda? Niat. Kita makan, haiwan pun makan. Kita minum, haiwan pun minum. Kalau kita makan, haiwan makan, serupa cara kita makan dengan haiwan. Tak ada beza kita dengan haiwan. Sebab tu beza agama ajar pada kita. Nak makan, jangan serupa haiwan. Haiwan dia ambil makanan. Pakai tak ada apalah. Suap mulut dia. Kita diajar dengan bismillah. Diajar dengan doa. Diajar dengan niat, tujuan apa makan, tujuan apa minum, tujuan apa tidur. Kalau tidak serupa dengan haiwan dah. Tu yang ulama tasawuf bahas berkenaan dengan nafsu haiwani, tu semua tu. Sebab benda-benda tersebut kalau tak ada beza dengan kita sebagai ibadat, jawab dia serupa dengan haiwan lah hidup kita. Haiwan berkahwin juga, beranak pinak juga. Pas kita nak anak ni tujuan dia untuk apa? Anak yang kita nak ramah ni tujuan dia untuk apa? Haiwan ni nak anak juga, tujuan dia untuk apa? Kalau kita beranak, dia pun beranak, serupa lah kita tak ada tujuan, dia pun tak ada tujuan juga. Beranak patut dia tinggal, itu haiwan. Kita pun beranak tinggal gitu juga. Pakai tak ada didik, tak ada tarbiyah, tak ada apa. Serupa dengan haiwan dah. Kita ni jalan ibadat kita ni. Berapa orang? 10 orang tu jalan ibadat kita belaka tu. Saham untuk ibadat kita belaka. Semalam saya sebut dah.
Nabi orang paling banyak pahala. Sebab apa? Setiap orang yang mari selepas daripada Nabi kena semua kebaikan pada Nabi. Hatta siapa di kita hari ni boleh kena masjid ni sebab Nabi cerita ni. Boleh kena mengaji, boleh kena apa pun. Hatta sifat-sifat mahmudah atau mazmumah, apa sekalipun, semuanya mari daripada Nabi. Pas semua kebaikan yang kita duk buat Nabi boleh saham banyak sekali. Tuan-tuan kira daripada lapis zaman dia duk menyampaikan dakwah sehingga nak sampai ke zaman kita. Berapa ribu tahun dah. 1400 tahun lebih dah orang duk buat benda yang Nabi ajar ni. Setiap benda yang buat tu, siapa pahala dia? Saham pada dia. Tu tujuan kita beranak ni. Tujuan dia ialah nak jadikan anak kita ni saham lepas kita mati. Walaupun jasad mati, kita macam hidup lagi. Sebab apa? Pahala duk siapa lagi. Orang sebut, anak kita duk sebut, dulu ayuh hajar, dulu ayuh hajar, dulu ayuh hajar. Oh, tak apa mati pun. Anak duk sebut tu, hidup lagi macam kita. Dulu ayah hajar jangan gini, dulu ayah hajar kena buat gini, dulu ayah hajar jadi kena pemurah, dulu ayah hajar begini. Bila ayah hajar. Mana ayah tu? Tak ada dah, ayah mati lama dah. Tapi masa kita hidup dengan ayah dulu, ayah duk ajar gitu. Masa naik kereta dengan dia agak dia duk ajar, ada gini gitu. Tapi dia tak ada lama dah, kita dia ingat dia ajar tu. Tak apa, dia tak ada pun. Supaya hidup lagi. Tu nak tujuan ada anak ramai-ramai. Tapi kalau ada anak biar lepas gitu supaya anak ayam gitu. Silap-silap hari bulan anak tu dimakan oleh biawak. Siapa biawak kita? Syaitan awak tarik. Gitu nikmat. Nikmat ni tujuan Allah Ta'ala jadikan kita di sini ialah untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Jadi semua sekali menjurus ke arah ibadah. Ibadah pada Allah Ta'ala. Baik. Lepas tu dihurai lagi. Seperti memalingkan ia. Memaling dengan makna atas lagi. Dengan makna memerintah. Ataupun dengan makna guna. Seperti memalingkan, yakni memerintah ataupun guna ia seorang. Kita akan pendengar seorang tu. Ataupun pendengar hamba tu. Kepada apa? Kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Disebut. Ni contoh menggunakan pendengar. Sifat pendengar yang Allah Ta'ala berikan pada telinga kita. Nak guna untuk apa? Guna untuk dengar Quran, dia kata. Guna untuk dengar hadis. Guna untuk dengar ilmu. Bila disebut ilmu, dia kait lalu. Ilmu yang memberi manfaat. Dia kait lalu. Sebab apa? Ada ilmu yang tak beri manfaat. Nak ilmu yang memberi manfaat. Dia tak berhenti secara umum. Dan mendengar ilmu. Dia tak berhenti situ. Sebab ilmu ada manfaat, ada tak bermanfaat. Silap jalan, boleh ilmu tak memberi manfaat pada kita. Nak ilmu makin mengaji, makin senyap kita. Duk tumpu diri kita. Tak sibuk dengan orang dah kita makin mengaji. Sebab apa? Kena banyak kekurangan diri kita. Ni duk makin mengaji, makin nampak orang salah. Tu tak kena tu. Silap cari guru tu. Kalau makin mengaji, makin duk tengok orang tak betul. Ya tu silap tu, cari cikgu tu. Kena cari cikgu lain tu. Makin mengaji, nampak kita tak ada apa. Duk sibuk dengan kita lah sebab kita tak ada apa. Duk sibuk dengan orang apa? Yang kubur kita, kubur dia masing-masing. Allah Ta'ala tak tanya, kenapa mu tak bercakap dengan dia? Mu tak pergi tegur dia? Tanya kita dulu. Mu mengaji, mu beramal ke tak? Kau mu mengaji pun tak? Itu lagi bahaya. Mengaji pun tak? Itu lagi bahaya. Sebab tu dia bagi contoh. Quran. Dengar Quran, dengar hadis. Quran ni buah kita panggil. Buah dengan siapa? Buah dengan Allah. Quran ni buah ayat percakapan kan? Quran ni kan kalam. Kalam Allah. So kita ambil bahasa mudah, percakapan Allah dengan hamba. Maknanya buah kita dengan Allah. Macam hadis yang apa? Hadis Fatihah itulah. Kita baca Fatihah, setiap Fatihah yang kita baca tu kan Allah Ta'ala jawab.
Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Taala jawab hamadani abdi. Kita dengar tak dengar je. Memang Nabi kata Allah Taala jawab. Mu kata segala puji bagi Allah Taala, maka Allah Taala pun kata hamidani abdi, hamba-Ku sedang memuji aku. Kita berkata Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Allah Taala kata majjadani abdi, hamba-Ku memuja-muja aku. Tu Allah Taala jawab. Cuma kita yang tak dengar. Kalau dengar pakat apa? Pakat baca pelan-pelan belaka. Sebab apa? Iyalah, kita baca dia jawab, kita baca dia jawab lagi tu baru sedap. Ni dok senapah. Senapah. Terawih pula kan. Tunggu. Senapah. Bismillah waladdallin. Makmum belakang yang letih tu. Tak apalah tuan-tuan mengaji lah pula cara imam cepat tu. Cuma nak sebutnya contoh. Quran ialah buah kita dengan Allah. Buah ni, kita ada juga buah. Dengan member-member kita. Lepas daripada semayang isyak, keluar, duduk di pintu kereta. Nak masuk kereta tu buah dulu. Buah, berdiri, duduk buah. Macam-macam tajuk. Tengok-tengok setengah jam dah buah. Galik kita ni buah ni. Sebab apa galik? Sedap. Baca Quran kalau diri sedap ke tak? Tak sedap, soh ada nyakit. Kalau tak sedap, soh ada nyakit. Jangan biar. Nyakit tu. Tak sedap lah imam baca panjang terawih ni. Soh tu ada nyakit tu dalam jiwa tu. Pergi cari lah ubat dia. Tak cari mati tak sembuh. Sakit jantung jangan rusing. IJN tak boleh terima dah. Pakar mana pun tak boleh terima dah. Dia kata awak balik lah, tak ada ubat dah. Tak apa. Meninggal sembuh insyaAllah. Percayalah saya cakap. Saya bukan tabib, bukan doktor. Tapi nak beritahu. Sakit jantung, kanser, doktor mana tak terima dah. Sebab apa? Parah dah ni. Tak apa. Mati sembuh. Tapi tak sedap ibadat. Jawab dia mati tak sembuh. Nyakit tu. Jangan dia ingat tak nyakit tu. Buah dengan manusia sedap. Sejam tak habis lagi kita. Galik kita buah pukul 1 dah kita ni. Daripada pukul apa? Pukul 10 buah tadi. Kalau sedap duduk dengan manusia, buah dengan manusia, buah tu kosong pula. Dosa pula sedap. Semayang baca Quran tak boleh lama tak sedap. Soh tu nyakit. Jangan berasa tak ada nyakit. Bila kita sedar kita ada nyakit. Duk sibuk dengan nyakit orang apa lagi kita ada nyakit. Ni masalah kita. Bila kita tahu dah kita ada nyakit, duk sibuk dengan penyakit orang sebab apanya? Kita ada penyakit, pergi cari doktor kita dulu. Selesai masalah nyakit kita dulu. Ni duk sibuk dengan orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Tu Syekh selalu sebut gitu. Sibuk dengan diri engkau lah. Duk sibuk dengan orang buat apa? Kita penyakit penuh dalam diri kita. Penyakit apa? Tak kenal Tuhan. Tu nama dia tu. Sebab tu tak seronok dengan kalamullah. Orang yang seronok dengan kalamullah, tengok Nabi kata apa? Arihna biha ya Bilal. Lain kata dengan sipir kita. Nabi seronok, tiba-tiba kita tak seronok. Jiwa mana hak baik? Jiwa mana hak tak sakit? Jiwa Nabi lah tak sakit. Mari di kita sakit baca Quran lama. Puas baca Quran lama. Sah ada nyakit hati kita. Mari di kita tak nak baca Quran, boring dengan baca Quran. Tak boleh panjang-panjang. Lepas tu orang kata ada nyakit, kita tak berasa kita ada nyakit. Tu berat. Berat sangat-sangat ada nyakit, tak sedar lagi bahaya. Mati tiba-tiba lah gitu. Mati tiba-tiba. Mati mengejut kita panggil. Tu banyak benda tu. Buah, kita dengar kot telinga kita. Dengar lagu sedap. Dengar Quran tak sedap lalu. Nyakit, ada nyakit tu. Ni sekarang ni tiap-tiap malam orang duduk dengan apa? Orang duduk baca Quran dalam TV tu. Majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan sekarang ni. Buka TV 1, TV Al-Hijrah 114. Mak buka tengok Quran, tukar channel dulu. Tapi naik kereta daripada pejabat 1 jam nak sampai ke rumah. Channel apa? Channel apa? Channel klasik katakanlah. Ada kedok tau. Buka channel klasik, lagu-lagu zaman dulu. Galik sedap dengar. Tu nyakit. Soh nyakit.
Nostalgia. Mengimbau nostalgia. Sah tu penyakit kita. Sebab apa? Quran tak sedap dengar. Sedangkan Nabi nak dengar Quran. Nabi suruh sahabat baca. Nabi yang paling sedap baca Quran, Nabi ni, mana-mana Nabi dan Rasul, Nabi sebut dalam hadis dia, mana-mana Nabi dan Rasul, dia akan datang dalam keistimewaan satunya ialah bersuara merdu semua. Maknanya kalau Nabi ni merdu suara, mesti merdu daripada siapa-siapa lah. Kalau sahabat mana paling merdu suara dia, suara Nabi lebih merdu. Tapi perangai Nabi ni, walaupun suara dia merdu, dia minta sahabat ni tolong baca Quran, dia nak dengar. Sebab seronok dengar. Tiba-tiba kita seronok dengar lagu, so ada nyakit. Gicek dengan tuk-tuk guru. Gicek dengan agamawan, nyakit rupanya duduk sini, duduk sini, duduk sini. Salah satu daripada nyakitnya ni, tak pandai nak bersyukur pada Allah. Sebab tu lalu kau ni nak suruh sedar. Baca hadis mata tidur lalu kita. Tapi baca buku cerita Doraemon habis butir pas butir. Gi PBA hari tu, gi cari komik je kita. Lawak kampus ada ke? Beli lawak kampus berjilid-jilid beli. 2-3 siri sekali beli. Balik rumah sekali baca Quran tak baca, hadis tak baca, so ada nyakit. Tapi kalau Quran baca, hadis baca, apa benda lain pun baca, tu boleh kira lagi. Sebab apa? Bacaan lain tu ada pahala ke tak ada pahala? Tanya dulu. Lawak kampus ni, ada pahala ke tak ada pahala? Kita sendiri boleh jawab. Tak ada pahala. Pas dia dosa ke tak? Tak dosa juga. Maknanya benda harus. Bila benda harus ni, dia tak suruh ambil banyak kali. Dia tak suruh ambil banyak benda harus ni. Ambil qadar perlu. Gitu. Benda harus. Benda harus ni ambil qadar perlu. Allah boring dah, puas dah duk baca Quran. Puas dah duk semayang. Puas dah buat itu, buat ini. Pahala ibadat semua sekali. Puas semua dah. Maka nak hiburkan diri kita lah sekejap. Dengan baca buku, baca surat khabar, nak tahu juga hal ehwal sekeliling kita. Dunia tengah apa sekarang ni, perang di mana sekarang ni. Baca surat khabar, tak ada masalah. Qadar tu, ni dah 24 jam benda ni. Belum tidur benda ni, bangun tidur benda ni. Al-Mulk tak ada. Waqi'ah tak ada, soh nyakit. Jangan duduk atas dah. Jangan duduk atas dah, mati dalam keadaan tak sedar dengan Quran. Tunggu. Siapa nak bagi syafaat pada kita dalam kubur? Tanya gitu ya. Siapa nak bagi syafaat kita dalam kubur? Salah satu yang beri syafaat pada kita dalam kubur, Quran. Saat benda lain lari berlaku, Quran tak lari. Malaikat duduk di pala, dia gigi di pala. Malaikat duduk di kaki, dia gigi di kaki. Aku tak benarkan engkau tanya dia. Sebab apa? Dia ni duk baca aku tiap-tiap masuk ni. Nak cari mana kita? Tak ada orang berani masuk. Bini kita tak masuk dalam kubur sekali dengan kita. Kau ada bini masuk sekali? Dak. Dia nak kahwin lain dah. Dia nak kahwin lain dah. Kita kalau kita mati, bini duk tunggu nak kahwin dah dengan orang lain. Dia buat dah reunion, jumpa dah dengan power dia yang dulu-dulu. Gitu ada gambar dah. Serupa dengan kita pun kalau dia meninggal nak kahwin dah kita. Kita tak peduli dah dia dalam kubur sana. Siapa nak peduli tu? Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita. Yang ni duk tunggu. Duk tunggu di pala, yang ni duk tunggu di kaki, yang ni duduk sebelah kanan kita. Semua tu tak bagi. Malaikat yang nak soal tanya. Kalau mu nak tanya juga biar aku jawab. Jawab apa? Ibarat seperti peguam bela. Bila dia ambil kes kita, dia kata, jangan buat apa-apa kenyataan. Kalau saya tak benarkan, jangan buat apa-apa kenyataan. Kecuali saya minta supaya buat kenyataan, buat. Kalau tak, saya akan wakil untuk jawab. Gitu. So, kita buat apa? Balik relax. Sebab apa? Sebab ada dah peguam bela. Gitu ibarat Quran ni. Quran ko, qiyamul lail ko, sedekah kita ko, semua sekali tu menyebabkan kita tenang duduk dalam kubur. Tapi kalau qiyamul lail tak sedap, Quran pun tak sedap, soh nyakit tu. Jangan apa? Jangan terlambat berubat. Umur berapa sekarang? 80. Semaya sedap tak? Tak lagi. Ingat. Mati sebelum sedap ibadat.
Orang semayang sedap, rukuk lama, masya-Allah lagi sedap. Bukan setakat rukuk ni, bukan setakat nikmat baca. Nikmat badan tu rehatnya dalam keadaan rukuk. Kau tuan-tuan tak rasa rehat rukuk? Oh, letih kalau laju. Letih. Baik tak payah semayang kalau gitu. Buat letih, buat penat. Kalau nak rehat, semayang. Betul-betul. Tunduk rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca satu-satu. Nikmat rehat badan duduk dalam keadaan 90 darjah. Nikmat keadaan badan duduk dalam keadaan tangkis. Tangkis ni maknanya menonggeng gitu. Punggung lebih tinggi daripada kepala. Nikmat dalam tu. Kalau tak berasa nikmat ada benda tak kena tu pada ibadat tu, pergi cari penawar dia. Sebab Nabi kata semayang ni sedap. Ulama pun dah bagi tahu semayang ni sedap. Dalam Ridul Aikim tu selalu duk cerita pada kita tu berkenaan dengan apa ada ulama yang semayang sampai peningkat tak sedar rumah dia terbakar. Kisah tu ada nukilan daripada kitab-kitab lah. Cumanya disebut tak sedar kebakaran sedang tengah berlaku di rumah dia. Dia duduk mana pada masa tu? Dalam solat. Fana dalam solat. Kita bukan terbakar, semut naik kaki akak kaki dah. Semut naik kaki akak kaki nak buang semut. Semut je pun. Kalau ular tak tahu lopak kalau ular berhenti dah rasa lari dah. Bukan nak kata lari tak lari, cuma nak beritahu sedap ke tak sedap kita semayang. Dalam peristiwa Dhatur Riqa kan, dalam peristiwa Dhatur Riqa, tuan-tuan baca dalam kitab Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah Syekh Ramadan Al-Buti, Al-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti. Kan ada kisah dalam dalam kitab Dhatur dalam peristiwa Dhatur Riqa ni, sahabat yang Nabi lantik untuk mengawal sempadan. Pada waktu malam Nabi suruh sahabat berkawal. So jaga sempadan. So di satu pos ni ada 2 orang sahabat jaga. So ada 2 orang sahabat, saya tak ingat nama, kisah ni kisah lama, saya baca tak ingat nama dah. 2 orang sahabat ni jaga, maka 2 orang ni kata, mu tidur dulu, biar aku jaga dulu. Dia jaga bukan jaga duduk melilau sambil seokok dah. Contoh tu tuan-tuan ni, tuan-tuan terasa bagus juga. Cuma nak beritahu gitulah. Mana tadi? Lain kali jangan mari kena tembok ya. Dhatur Riqa ni tuan-tuan, bila dia nak jaga, dia pun semayang. Dia semayang. Tengah-tengah dia semayang, rupa-rupanya ada musuh tengah mengendap. Jadi musuh panah. Bila musuh panah, tepat kena di dada dia. Tepat kena di dada dia. Dia tengah syok baca Quran, panah yang sakit ni tak terasa sangat. Jadi dia terus dengan baca dia. Terus duk baca. Dia cabut, dia letak, dia baca lagi. Dia sambung semayang dia. Musuh panah kali kedua. Kena tepat yang sama juga. Tepat yang sama juga. Bila dah kena tepat sama, duka pun makin besar, darah pun keluar banyak, dia pun rebah. Rebah atas sahabat yang sedang tidur. Bila dia rebah atas sahabat yang sedang tidur, sahabat dia bangun tengok berdarah dah. Maka sahabat dia kata, kenapa engkau tak kejut aku pada panahan yang pertama? Dia kata, aku terasa rugi kalau aku berhenti membaca ayat-ayat Allah Ta'ala ni. Saya tak ingat dah ayat apa. Tapi aku terasa rugi kalau aku berhenti daripada membaca ayat ni. Kita pantang orang mesej dah. Tengah baca Quran benar ni, surah Kahfi hari Jumaat. Tutup, buka dah. Bunyi mesej je, tutup Kahfi, tengok WhatsApp. Padahal WhatsApp tu bukan WhatsApp personal. WhatsApp group. WhatsApp group ni tak apa, tak baca pun. Kalau WhatsApp personal ni yalah juga boleh jadi ada kecemasan ke apa ke. Ni WhatsApp dalam group. WhatsApp dalam group ni ramai orang lagi kalau boleh baca kecemasan sekalipun. Tak boleh dia berasa nak baca. Berapa dah umur? 90 dah. Tu beringatlah keadaan, kalau begitulah keadaan kita. Kalau keadaan kita begitu, maknanya sebenarnya kita ni ada sakit. Bukan kita orang sihat. Nampak sihat fizikal tapi hati kita sakit. Baik. Itu satu contoh. Jam tak bawa ni berapa dah? Lambat lagi. Kan subuh. Salatu khairum minan naum. Berat. Dia 8.41 ni. Baik. Mana tadi? Dan seperti memalingkan ia akan pendengarnya, yakni pendengar hamba tu, kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu.
yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ni maksudnya ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Dia gitu. Ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang memberi manfaat kepada kita bukan setakat dunia. Apa kita duk ngaji di sekolah tu manfaat dunia akhirat ke dunia saja? Balik jawab sendiri lah. Tak payah jawab sendiri. Kita duk mengaji bahasa Inggeris. Contoh yang ni tuan-tuan Satgi tuan-tuan kata, penting juga bahasa Inggeris. Ya, saya tak kata tak penting. Sebab tu kita mengaji. Kita pun mengaji juga orang agama pun. Bahasa Inggeris kita mengaji, matematik, mengaji fizik, kimia, bio, perdagangan, apa lagi. Banyak lagi subjek. Bahasa Cina sekarang ni mengaji. Bukan setakat bahasa Cina dah. Bahasa Perancis mengaji. Mengaji semua. Bahasa Tamil. Budak-budak sekolah rendah duk mengaji sekarang ni. Budak Melayu kita mengaji bahasa Tamil. Agak-agak ilmu yang kita duk mengaji dalam 10, 11, 12 subjek tu bermanfaat dah untuk akhirat. Masing-masing boleh jawab. Atau ilmu yang kita dengar di masjid ni memberi manfaat pada kita dunia dan akhirat. Kalau kita jawab dunia akhirat kita baik dengan ilmu yang kita boleh sikit sebanyak di masjid surga, pas kita tak pergi pula, maknanya kita rugi sangat-sangat. Usia kita banyak dah habis. Daripada umur 7 tahun sampai umur 12 duk mengaji tu. Ni bukan anti sistem pendidikan kebangsaan dak ni tuan-tuan. Satgi tuan-tuan, ustaz ni anti kebangsaan. Saya lalu kod sistem tu dah lah ni. Lalu kod sistem tu dah daripada darjah 1, daripada tadika lah kita dulu. Sampai darjah 6, sampai tingkatan 5, semua tu melalui sistem tu lah. Lepas tu daripada umur 13 sampai umur 17, lepas tu daripada umur 18 sampai umur berapa tahun? 4 tahun pula lepas tu. Semua tu kita duk ngaji, kita sendiri boleh jawab. Bermanfaat dah untuk akhirat. Ataupun yang kita mengaji ni, yang kita mengaji secara tak rasmi ni, duk baca kitab, duk mengaji kitab fiqh, Muniyatul Musalli, pedoman solat berjemaah, itu kalau fiqh asas. Kemudian kalau kita mengaji tasawuf, kita mengaji kitab penawar, lepas tu kita naik kepada apa? Kita naik kepada Bidayatul Hidayah, lepas tu kita naik kepada Hidayatul Salikin, lepas tu kita pergi lagi kepada Mukasyafah, kita mengaji hikam pula. Adakah yang ni lebih memberi manfaat pada dunia akhirat jiwa kita? Kalau kita jawab yang tu, maknanya banyak masa kita rugi dah. Pas tengok pula umur kita berapa dah. Oh, aku umur 60 dah. Satu kitab fiqh pun tak khatam lagi. Tu maknanya kena buat secara apa? Secara intensif kau dia kata. Kena buat secara fast track lah. Tak boleh lah buat duk main sebulan sekali. Sebulan sekali ni untuk orang muda boleh. Kita umur 90 duk main sebulan sekali juga gak. Pas sekali baca satu muka tak habis. Jawab dia tak sempat khatam lah kitab ibadat itu. Semayang dalam keadaan jahil, tak reti, tak tahu benda hukum hakam, basah batal pun tak tahu, jawab dia boleh jadi batal kita solat. Gitu, bahaya dia. Sebab tu, kena tengok balik apa yang kita mengaji, ilmu yang kita ambil dah tu, selama kita duduk hidup ni, ilmu tu memberi manfaat ataupun tidak. Mengaji ilmu akidah, orang mengajar ilmu akidah mujassimah, kita dah telinga dengar. Orang mengajar akidah musyabbihah, kita dah telinga dengar. Tuhan ada tangan macam mana? Ni tangan dia kata. Kita dengar, jawab dia kak. Tu tak bermanfaat tu. Kita main tadah yang dengar asal ustaz mari mengajar. Ustaz, takkan ustaz mengajar ajaran sesat tu kita. Ustaz lah ni pandai tunggang agama. Saya tunggang agama tuan-tuan tak tahu ni kali. Tuan-tuan tengok muka macam baik, dok penyangat ni tuan-tuan. Dah tuan-tuan panggil saya mari baca, buat macam-macam tahu baca itu. Cuma nak beritahunya gitu, andai agama ni ataupun andai ilmu yang kita belajar, ilmu akidah kita mengaji, dia ajar kita Allah Taala supaya kita mujassimah ada jisim gak. Tu maknanya tak betul tu. Tak betul cara faham. Tak betul cara faham dia. Baik. Mana tadi? Dan seperti memalingkan.
Saya ingat Baba Zik sebut. Dia kata apa? Dia kata kita ni kalau mengaji ilmu dengan Wahabi. Ni sensitif ni. Sebut Wahabi orang sensitif lalu. Dia kata supaya kita duduk atas belakang singa lapar. Ngaji ilmu dengan Wahabi ni dia kata supaya kita duduk atas belakang singa lapar. Macam mana gaya? Oh, tunggu masa kena ngap kita. Kita duduk nampak sedap duduk atas singa ni dengan bulu dianya, lepas tu dia unggah laju. Unggah tahu ke? Berlari-berlari. Tuan-tuan orang KL. Saya orang Kelantan, tuan-tuan. Kadang-kadang dia terkeluar bahasa Kelantan. Maknanya singa lari laju. Kita duduk atas belakang dia dengan bulu pula. Dia kan comel. Comel. Tapi dia duk mengajar tu, kalau kita tak sedar agak jawab dia, kena ngap ke dia. Kita duk tada telinga, tak sedar yang kita ni dah dibawa bukan pada jalan sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah dah. Sebab apa? Duk mentajsimkan Allah. Duk menjisimkan Allah, begian. Tu tuan-tuan dengar dirilah, saya memang tak gamak nak dengar. Memang ada lah yang jenis-jenis macam tu. Bukan Melayu saja, Arab pun sama. Arab pun sama. Yang duduk viral dalam YouTube ko, dalam Facebook ko, dalam apa ko, kena pandai-pandai pilih. Kena pandai-pandai pilih. Supaya apa? Supaya memberi manfaat pada kita dunia dan juga akhirat. Sagi kan duk nampak Tuhan ni serupa dah dengan patung. Sebab apa? Dalam Quran sebut tangan, dalam Quran sebut kaki, dalam Quran sebut wajah. Bila cantum-cantum semua tangan, kaki, wajah kan? Tak ada apa-apa dah. Kalau tidak kita bayang supaya tangan kita pun. Nak bayang ke mana lagi? Kita tak pernah nampak benda lain selain daripada tangan kita. Kaki kita, wajah kita. Jadi ulama ni nak elok orang awam macam kita ni mikir Tuhan ni supaya kita. Sebab apa? Sebab kullu ma khatara bi balika fallahu khilafu dzalik. Tu kaedah ulama letak. Setiap yang terlintas di hatimu Allah Taala bagian. Ulama kata fallahu khilafu dzalik. Allah Taala bukan begitu. Walaupun dia kata, ni Quran cerita. Babang jawab dah. Dia kata, ya Quran cerita. Tapi ada orang yang dengan Quran juga dia rebah. Ada orang yang dengan hadis juga dia rebah. Sebab apa? Rebah lah tak cukup ilmu alaq nak faham Quran. Dia ingat ke Quran ni ambil baca, tengok terjemahan saja. Ilmu alaq nak kena ada untuk faham Quran. Ilmu alaq nak kena ada untuk faham hadis. So dia kata ramai je orang baca Quran, rebah dengan Quran. Ada orang baca hadis, rebah dengan hadis. Ramai. Jadi manhaj yang betul ialah manhaj kita follow yang ulama. Oh, dia kata ni ulama juga cerita ni. Yalah, ulama cerita pun tak semua ulama betul ikut manhaj yang betul. Manhaj yang betul telah kita sendiri orang awam ni tak tahu. Sebab tu kita jadi apa? Tengok orang ni boleh kot pakai ni. Tengok ajaran tajsim, ajaran tasbih, ajaran taktil, ajaran Mu'tazilah, ajaran apa? Jabariyah, ajaran Qadariyah. Tengok kita ikut. Syiah kita ikut sebab apa? Kita tak tahu. Sebab tu dia kata ilmu bermanfaat. Tanya-tanya orang lah. Boleh tak saya nak ikut orang ni. Kalau Tok Guru kata boleh. Tok Guru kata cari orang lain lah. Kalau cari orang lain, cari orang lain. Maknanya ada tu. Dia tak nak sebut. Dia tak nak sebut. Kadang-kadang orang soleh ni dia tak nak sebut. Sebab apa? Bimbang. Takut orang tanya lagi. Lepas tu melencong. Daripada sebut apa yang tak betul pada ilmu. Jadi pergi sebut peribadi. Itu tak nak lah. Sebut peribadi tak adil lah. Dia masuk pada mengumpat. Mengumpat lah. Dia yang tak betulnya ialah kenyataan dia, ilmu yang dia sampaikan. So kita jawab dengan ilmu dia, bukan hentam peribadi. Peribadi lain, kenyataan yang dia keluar lain. Kita nak beritahu kenyataan dia salah, bukan pergi serang peribadi. Hari ni yang duk berlaku gitu. Siapa tahap serang peribadi. Tapi waktu kita dah ambil jadi guru lah. Tu masalah tu. Sibuk kita mengaji dengan apa? Dengan duk tengok orang itu, orang ini, orang ni. Diri kita ni
yang masih tak sedap dalam ibadat, tu nak kena tengok. Tu penyakit besar lagi daripada orang tu. Orang tu Allah Ta'ala tak tanya kita, kenapa orang ni duk mengajar tentang tajsim ni? Tak tanya kita, dia tanya dia jawab. Kita dok tanya kita. Tentang apa yang kita buat. Baik. Mana tadi? 41 dah kena berhenti ya. Dan seperti memalingkan ia seorang hamba tu akan kakinya. Kaki pula contoh. Kepada apa? Memaling yakni menggunakan kaki tu. Kepada berjalan ke masjid dan kepada mengerjakan haji. Itu contoh ibadat apa? Ibadat menggunakan kaki. Menggunakan kaki untuk ibadat. Berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid berasa jauh. Berjalan ke pasar malam tak jauh. Tu ada benda tak kena tu pada diri kita. Jalan ke tempat mengaji berasa jauh lalu. Mana mengaji mana ni? Air panau jauh. Mana pasar malam ni? Jalan tak? Jom. Nampak. Mana nak pergi kita ni? PBA tak apa. Mana nak pergi kita ni? Sembahyang subuh. Dia lu. Tu ada sakit tu. Ada sakit. Walaupun tidak gauk, sakit tu lebih teruk daripada gauk lagi dia. Baik. Dan seperti mana stesen dia ni? Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Tu contoh lagi. Dan bahawasanya syukur. Tu ya tu, peti tu. Dan memalingkan ia akan tangan seorang tu kepada memerangi kafir. Tu kalau kita ada peluang lah. Tapi ulama sebut macam ada peluang akhir zaman. Akhir zaman ada peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, tak tahulah Malaysia terlibat ke tak. Tapi kalau terlibat maknanya ada peluang untuk kita syahid. Berlawan dengan orang kafir. Maknanya pada masa tu menggunakan tangan untuk memerangi orang kafir. Tujuannya untuk i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan bahawasanya insya-Allah syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Akan datang dia cerita pula martabat syukur. Lebih tinggi ia syukur tu daripada sabar, daripada zahid, daripada khauf dan lainnya. Kenapa dia akan bagi tahu pada kita? Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.